Jadi kita buat ibadat. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Allah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Jawatan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, Tuan Haji, Puan Hajjah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan meletakkan kita di tempat yang terbaik, iaitu di tempat manusia sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita duduk dalam majlis ilmu yang kita semua tahu majlis maghfirah, majlis keampunan yang bukan sahaja kita dapat manfaat, bahkan kedua orang tua kita, nama-nama mereka disebut oleh Allah Azza wa Jalla di majlis para malaikat. Menyambung penyanyi kitab kita Hayatus Sahabah, memasuki kisah mengenai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Abu Jahal merupakan seorang yang kita semua tahu, orang yang memusuhi Islam. Bahkan dia digelar dengan gelaran Fir'aun bagi umat ini. Fir'aun ni berat ni, bukan benda kecil ni. Orang kalau kata kita Fir'aun, kita marah. Tapi ulama mengatakan bahawa gelaran yang diberikan kepada Abu Jahal ialah Fir'aun bagi umat ini. Kenapa? Kerana usaha dia yang bersungguh-sungguh untuk menentang Nabi dan menghancurkan Islam. Ini kerja Abu Jahal. Bahkan dia merupakan antara orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Dan Abu Jahal merupakan seorang yang dihormati di mata Quraisy pada ketika itu. Namun bukan satu perkara yang pelik. Di zaman sahabat, kalau ayah dia menentang Nabi, menentang Islam, anaknya menjadi sahabat Nabi. Bukan benda pelik. Bukan Ikrimah sahaja, bahkan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang mana ayahnya memusuhi Islam tapi anaknya sahabat Nabi. Bahkan ulama menyeraikan beberapa nama yang terkenal. Antaranya siapa? Ulama mengatakan bahawa Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini merupakan anak Utbah bin Rabi'ah. Abu Huzaifah bin Utbah ni antara orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi orang Quraisy pertama yang mati di Badar. Abu Huzaifah bin Utbah. Utbah ni dia adik-beradik dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Utbah merupakan ayah juga kepada Hindun binti Utbah. Dan Hindun binti Utbah merupakan isteri kepada Abu Sufyan bin Harb. Jadi sebab itu kita kena tahu bahawa kedudukan Utbah ni bukan calon-calon, tapi anak dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Khalaf, orang menentang Nabi, bahkan tuan kepada Bilal bin Rabah. Yang kita semua tahu Bilal disiksa siang dan malam. Siapa yang arahkan dia disiksa? Namanya Umayyah bin Khalaf. Tetapi anak Umayyah namanya Safwan bin Umayyah, sahabat Nabi. Bukan satu dua, ramai, masya-Allah. Walid bin Mughirah, orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anaknya Khalid bin Walid, sahabat Nabi. Sebab itu ulama menyerahkan begitu banyak nama. Kalau di Madinah ada dua orang yang paling terkenal orang tua yang memusuhi Nabi. Yang pertama namanya Abu Amir bin Safi.
Dia merupakan antara orang yang menentang Nabi secara terang-terang. Orang tua yang menentang Nabi secara terang-terang. Tapi anak dia Khanzalah bin Abu Amir merupakan Ghuslul Malaikah, sahabat yang syahid di Uhud, tak sempat mandi wajib, dimandikan oleh malaikat. Bukan calon-calon orang. Begitu juga Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan ketua munafik Madinah. Tapi anak dia sahabat Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah berlaku kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Sabda Rasulullah SAW, sayatikum Ikrimah mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayit yu'dhil hayya wala yablugul mayit. Ikrimah akan datang kepada kalian dalam keadaan beriman dan berhijrah. Janganlah kalian mencerca ayahnya, sesungguhnya mencerca si mati akan menyakiti perasaan yang hidup, sedangkan ia tidak sampai kepada si mati. Sewaktu Rasulullah SAW melakukan usaha dakwah secara terang-terangan mengajak manusia kepada Allah, Ikrimah berada dalam lingkungan usia 30 tahun. Dia adalah sebahagian daripada kalangan Quraisy yang ternama, bahkan di antara pemuda yang mempunyai banyak harta dan memiliki nasab keturunan yang mulia. Sepatutnya orang sebegini lebih awal lagi mula Islam, sebagaimana orang yang setaraf dengannya telah mula Islam, seperti Sa'ad bin Waqqas, Mus'ab bin Umair dan lain-lain yang merupakan anak-anak daripada keluarga ternama di kota Mekah pada ketika itu, yang umurnya kurang lebih sebaya dengan Ikrimah. Mereka telah pun masuk Islam lebih awal. Ayah Ikrimah daripada suku Bani Makhzumi, daripada suku Makhzumi. Jadi Abu Jahal ni dia daripada Bani Makhzum. Sebab itu banyak ustaz-ustaz telah terangkan. Masya Allah. Dulu banyak kita salah faham. Kita ingatkan Abu Jahal ni pakcik Nabi. Tapi sekarang ni alhamdulillah ustaz-ustaz sirah pun dah banyak telah diterangkan Abu Jahal ni bukan pakcik Nabi, tapi pakcik Umar. Pakcik Nabi Abu Lahab. Adapun Abu Jahal ialah pakcik Umar. Kerana Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Adapun Abu Lahab sama dengan Nabi SAW daripada Bani Abdul Muttalib, daripada Bani Hashim. Akan tetapi Abu Jahal dia daripada Bani Makhzum. Dia ialah penguasa yang paling bongkak di Mekah. Bahkan beliaulah menjadi kepala kepada kesyirikan nombor 1 dan orang yang mengenakan siksaan kepada orang Islam. Dia ketua kepada penyembahan berhala, dan dialah juga menjadi ketua dalam menyiksa orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menguji keimanan orang beriman melalui sikap kerasnya, bagaimanapun mereka tetap teguh beriman kepada Allah. Sebab itu dalam riwayat menyatakan bahawa ketika matinya Abu Jahal, sebagai sahabat rasa gembira. Abu Jahal dah mati dah. Lepas ni kita tak kena selesa dengan Abu Jahal, tak kena kacau dengan Abu Jahal. Senanglah buat kerja dakwah. Maka dia beritahu kepada sahabat bahawa sesungguhnya kerana ujian yang datang daripada Abu Jahal lah, iman kamu berada pada tahap yang kamu ada sekarang. Maksudnya apa? Ujian yang datang pada kita adalah menyebabkan iman kita semakin kuat. Sebab itu doktor veterina kata, ayam dalam telur, kita tak boleh bantu dia untuk pecahkan telur tu, untuk keluarkan anak ayam tu, maka dia akan mati. Kenapa? Nizam, peraturan Allah Ta'ala. Nizam ni dalam bahasa Arab maksudnya peraturan. Sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala telah tertulis bahawa dia kena keluar sendiri, akan menjadi asbab kekuatan untuk diri. Begitu tuan-tuan, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita manusia ni merupakan ada satu tarbiyah daripada Allah untuk menguatkan jiwa kita, menguatkan diri kita, sehingga kita dapat berada tahap yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, Ikrimah mendapati dirinya terdorong untuk memusuhi Rasulullah SAW lantaran kedudukan ayahnya sebagai pemimpin musyrikin. Dengan itu, dengan usia yang pada ketika itu muda, beliau sangat memusuhi Nabi SAW. Dia juga menyakiti para sahabat dengan begitu teruk sekali. Dia juga menimpakan bencana kepada orang Islam dan pengikutnya.
Perbuatannya itu mengembirakan dan memuaskan hati ayahnya. Berlalu kehidupan orang Islam di Mekah, sehingga orang Islam telah berhijrah ke Madinah dan berlaku peperangan Badar pada tahun 2 Hijrah. Abu Jahal adalah pemimpin tertinggi angkatan musyrikin Mekah. Baik, ketika peperangan Badar, ketua yang mula-mula sekali ialah Utbah bin Rabi'ah. Kita sebut nama tadi. Utbah merupakan antara orang tua, antara lelaki yang paling tua di Mekah ketika itu. Tetapi bukan yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh Abu Jahal. Tapi kalau ikut usia, Utbah paling tua. Namun ketika mana Utbah memimpin pasukan menuju ke Badar, mereka telah mendapat berita daripada wakil Abu Sufyan bahawa Abu Sufyan selamat. Tujuan peperangan Badar diadakan adalah untuk menyelamatkan Abu Sufyan. Kerana Damdam bin Amru bagi tahu bahawa Muhammad telah serang Abu Sufyan, sehingga kecederaan yang begitu parah dan harta-harta musyrikin telah dirampas. Maka tujuan itulah mereka telah sediakan satu kutubukan tentera untuk menyelamatkan Abu Sufyan. Akan tetapi bila dapat berita Abu Sufyan selamat, maka Utbah mengatakan bahawa untuk apa kita pergi perang? Sekarang Abu Sufyan dah selamat dan kita tidak mahu ada apa-apa masalah dengan Muhammad. Sebab di pihak sana semua sedang mahu kita. Kalau kita pergi serang, kita macam bunuh keluarga kita sendiri. Maka tentera-tentera telah ikut cakap Utbah seolah-olah bersedia untuk patah balik ke Mekah. Bila ini berlaku, Abu Jahal tak berhati. Kerana Abu Jahal pada waktu itu taklah dia jadi ketua. Dan Abu Jahal pula bukanlah matlamat utama nak selamatkan Abu Sufyan. Matlamat utama dia adalah untuk menyerang umat Islam, untuk tunjuk pada dunia Arab betapa kuatnya mereka dan takkan membiarkan orang-orang daripada kampung mereka cuba memperlakukan kuasa dia di kampung orang lain. Maka sebab itu Abu Jahal berkeras. Maka Abu Jahal telah panggil satu orang lelaki yang namanya Hadrami. Hadrami ini dia anak dia sebelum perang Badar telah menyerang sahabat Nabi di Taif. Maka sahabat Nabi telah bunuh anak dia ni. Maka Abu Jahal telah beritahu, wahai Hadrami, kamu lihat betapa teruknya Quraisy. Anak kamu dibunuh, sedangkan kamu kawan mereka. Mereka tak nak bertanggungjawab atas kematian anak kamu dan tak nak menuntut kematian anak kamu, tak nak menuntut pembelaan kematian anak kamu. Maka Hadrami ini telah meminta tentera-tentera yang nak balik, yang dikita oleh Utbah tadi. Dia telah mengambil pasir dan letak atas kepala dia. Dia kata, alangkah malangnya kamu wahai Quraisy, aku teman kamu, tak pernah sekali pun meninggalkan kamu. Anak aku mati dibunuh, tapi kamu tak nak bantu aku untuk ambil pembelaan. Maka sebab itulah mereka tak jadi balik. Dan yang balik hanya keluarga Abu Sufyan saja, kerana mereka tak nak terlibat dengan peperangan dengan baginda, kerana mereka tak ada masalah dengan baginda. Sebab itu dalam peperangan Badar asal jumlah 1,300 orang, 300 orang balik, tinggal 1,000. Bila 1,000 tak jadi balik, maka Abu Jahal kata Utbah tak layak jadi ketua. Sebab kalau dia jadi ketua lagi, dia akan suruh balik lagi. Jadi aku ketua. Tu yang Abu Jahal jadi ketua tu. Dia tak tahu bahawa pergerakan itulah pergerakan yang membinasakan dia. Peperangan Badar lah peperangan yang menghancurkan dia dan Quraisy. Baik. Maka dia telah bersumpah dengan Lat dan Uzza. Lat dan Uzza nama berhala yang terkenal di Mekah zaman tu. Tetapi dia bukan terletak di Mekah. Ini kita kena tahu. Walaupun Lat dan Uzza masyhur dalam Quran, sembahan Quraisy, sembahan orang Arab ketika itu, tetapi Latta terletak di Taif dan Uzza terletak di kawasan perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Jeddah. Ini Latta dan Uzza. Adapun berhala yang terletak di Kaabah namanya Hubal. Itu berhala yang disimpan dalam Kaabah, diletakkan oleh Amr bin Al-Khuzai, orang pertama yang membawa berhala masuk Mekah. Selepas zaman Nabi Ibrahim AS, orang Quraisy mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama Hanif, agama yang betul, beriman pada Allah. Amr bin Al-Khuzai dah orang pertama yang membawa berhala daripada bumi Syam yang bernama Hubal, memasuk ke kota Mekah dan diletakkan dalam Kaabah. Dari situlah bermulanya orang sembah berhala. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, orang Arab dulu kalau bersumpah sebut nama berhala. Jadi Lat dan Uzza bahawa dia tidak akan pulang Mekah melainkan setelah menewaskan Nabi Muhammad SAW. Namun
Al-Latar al-Uzza tidak menolak Islam Abu Jahal kerana kedua-dua berhala itu tidak mendengar, tidak boleh buat apa-apa. Di medan Badar, Abu Jahal mati dibunuh oleh tentera muslimin. Kita semua biasa dengar kisah Abu Jahal ni mati asbab dua budak aja, Muawiz bin Afra dan juga Muaz bin Amr bin Jamuh. Dua budak ni berpakat kerana mak dia di rumah buat ta'lim. Mak di rumah buat bacaan kisah-kisah sahabat, kisah Nabi. Diceritakan kisah Nabi hari-hari ke anak dia. Sebab itu penting tu kan buat kisah ta'lim, buat ta'lim kat rumah ni, baca kisah-kisah sahabat ni penting supaya anak kita kenal sahabat. Ini anak kita kenal pemain bola, anak kita kenal artis, anak kita kenal macam-macam orang, anak kita kenal tokoh-tokoh dunia. Kita belajar sejarah kat sekolah kan, tokoh yang tak gimana manfaat, bahkan bergerak untuk peperangan salib. Alfonso Albuquerque, ketua perang salib. Tapi sampai hari ni kita apa nama dia? Nama sahabat kita tak apa. Maka sebab itu kita kena ubah. Di rumah kita, kata ulama, untuk perkenalkan sahabat pada anak kita, supaya anak kita kenal nama-nama sahabat Nabi SAW. Abu Dayya Khalifah Al-Qalbi. Kalau tanya orang, semua orang tak tahu siapa dia, tak pernah dengar nama dia. Abu Dayya Khalifah Al-Qalbi, sahabat Nabi yang sering kali Jibril AS kalau nak jumpa Nabi akan menyerupai muka dia, kerana dia sahabat Nabi yang paling handsome. Nama-nama sahabat yang mana terkenal, yang patut kita tahu paling kurang. Jadi sebab itu penting buat bacaan kisah-kisah sahabat, bacaan hadis di rumah. Maka mak budak ni telah cerita kepada anak dia bagaimana jahatnya Abu Jahal dalam memusuhi Nabi SAW. Maka asbab dengar kisah ni tiap-tiap hari, tarbiyah di rumah. Maka anak dia telah berazam di Badar untuk bunuh Abu Jahal. Maka angkara perancangan dua orang yang begitu budak ni, perancangan yang begitu dahsyat, kata ulama. Walaupun budak Abu Jahal pun tak pandang dia, tapi asbab dua ni lah menjadi asbab Abdullah bin Mas'ud boleh pancung kepala Abu Jahal di Badar. Baik, seterusnya, Ikrimah menyaksikan sendiri tombak tentera Islam menumpahkan darah ayahnya dan mendengar perintah ayahnya, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi budak yang seorang tu, Muaz bin Amr bin Jamuh tu, tangan dia putus. Siapa yang tebas? Ikrimah yang tebas. Dalam kitab hikayah disebutkan tentang bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal menghampiri budak tadi itu, Muaz bin Amr bin Jamuh. Dalam ketika Muaz bin Amr bin Jamuh sedang memukul Abu Jahal, maka Ikrimah datang tebas dengan tangan, dengan pedang, hingga putus tangan budak itu, tapi tak putus habis, dengan daging sikit. Itu kisah yang masyhur tentang keberanian budak. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kisah-kisah sahabat dalam bab semangat agama dengan kanak-kanak. Di mana budak ni buat apa? Dia telah mengatakan bahawa sesungguhnya tangan yang macam ni telah menyusahkan saya. Tangan tu putus, Ikrimah tebas tangan dia, tinggal daging sikit. Jadi dia susah nak jalan, tangan itu macam terkulai. Jadi nak bergerak susah. Dalam riwayat disebutkan budak ni apa? Tangan yang telah menyusahkan saya, susah nak bergerak. Maka saya telah baringkan dia dan saya telah putuskan dan saya telah buang. Macam ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab apa? Semangat mereka, jazbah yang mereka ada, yang pada orang tua pun tak ada jazbah macam ni. Ini hasil tarbiyah ta'lim di rumah, masya-Allah. Membentuk semangat, membentuk fikrah yang betul untuk bagaimana bangunkan agama, bagaimana mempertahankan agama, bagaimana perjuangkan agama. Ini kesan daripada didikan di rumah. Baik, seterusnya, Ikrimah pulang ke Mekah, meninggalkan mayat ayahnya di Badar. Kekalahan teruk di Badar memaksanya lari menyelamatkan diri, meninggalkan jasad ayahnya yang terkujur di Badar. Situasi genting yang mengancam nyawanya menyebabkan dia tidak dapat berbuat apa-apa bagi membawa pulang jasad ayahnya untuk dikebumikan di Mekah. Sejak hari itu, Ikrimah bin Abi Jahal mempunyai perhitungan lain dengan Islam. Pada peringkat awalnya dia memusuhi Islam kerana membela ayahnya, kerana nak bela ayahnya sebab ayah dia lawan Islam, maka dia pun bela ayah dia, bersama-sama ayah dia lawan Islam. Namun selepas peristiwa Badar, lepas ayah dia mati, dia menentang Islam kerana dendam kesumat disebabkan kematian ayahnya di Badar. Maka yang pertama, benci dia pada Islam. Ikrimah bersama beberapa orang lain yang turut kematian ayah mereka di Badar mula menyalakan api pada Musab dalam dara-dara orang musyrikin. Mereka menghasut agama merangi Nabi SAW. Mereka juga menyemburkan lagi benih dendam di hati orang Quraisy yang masih mempunyai hutang darah yang belum dibayar. Usaha dilakukan sehingga berlakunya perang Uhud.
Ikrimah bin Abi Jahal telah menuju ke peperangan Uhud. Uhud ni berlaku bila? 3 Hijrah. Badar 2 Hijrah. Bersamanya ialah isterinya Ummu Hakam. Dia membawa bersama untuk bergabung dengan wanita lain yang kematian serta tanpa sebarang pembelaan dalam peperangan Badar. Para wanita tersebut berdiri di barisan belakang sambil memukul rebana bagi memberi semangat kepada angkatan Quraisy untuk berperang di Uhud. Mereka juga mahu memberi dorongan kepada pahlawannya supaya tidak berundur. Quraisy telah melantik Khalid ibn Walid untuk mengetahui angkatan berkuda bagi sayap kanan. Maka manakala Ikrimah pun dilantik mengepalai angkatan berkuda sayap kiri. Baik. Perang Uhud ni tuan-tuan, jumlah tentera Quraisy 3,000 ketumbukan tentera. 3,000 ketumbukan tentera, 700 ekor kuda, 200 kelengkapan senjata. 3,000 ketumbukan tentera, 3,000 ekor unta, 700 ekor kuda, 200 kelengkapan senjata yang disediakan oleh Quraisy. Dan ketua keseluruhan sama dia, itulah dia Abu Sufyan bin Harb. Kenapa Abu Sufyan jadi ketua? Sebab dia je orang tua yang tinggal, yang lain dah habis dah. Abu Lahab pun dah tak ada. Abu Lahab tak pergi perang, tapi dia mati kena kusta, kena penyakit kulit, membusuk badan dia. Jadi di Uhud yang tinggal cuma Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan setelah perang Badar, Abu Sufyan dia tak pergi Badar. Bahkan Badar tu berlaku sebab dia, orang nak selamatkan dia. Jadi dia tak bertempur di Badar, dia dah balik Mekah. Dia dapat berita kekalahan, maka dia telah ketika dia dilantik menjadi ketua, dia telah mengisytiharkan untuk perang dingin. Jangan perang lagi, genggadah senjata, jangan lawan lagi orang Islam, kerana kita tak tahu kekuatan mereka selepas ni macam mana. Kalaulah mereka berjaya menyebarkan agama mereka, kita akan dapat nama kerana Muhammad Quraisy, kita akan tumpang kemuliaan dia. Tapi kalau dia dibunuh, itu urusan dia, kita jangan perang lagi. Tetapi yang menyebabkan berlakunya peperangan Uhud dan yang menyebabkan semangat dia datang balik dua. Pertama, kerana usaha yang dibuat oleh seorang Yahudi namanya Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf seorang Yahudi yang merupakan ketua Yahudi Bani Nadir, dan dia merupakan orang yang terkenal dalam membuat syair. Dan di zaman itu syair merupakan media. Zaman tu tak ada TV, tak ada radio, jadi syairlah merupakan media. Bila syair dikarang, syair akan dialunkan dan akan dihafal macam lagu lah. Bila lagu dikarang, lagu apa pun kan, orang akan hafal, dan daripada lagu tu ada maksud-maksud tersirat. Jadi begitulah yang berlaku di zaman itu. Maka Ka'ab bin Ashraf telah mengarang syair-syair mendatangkan kebencian pada orang Islam dan mengenangkan kembali pahlawan perang Quraisy yang mati dibunuh oleh sahabat di Badar, sehingga mereka telah naik semangat untuk benci kepada Islam dan semangat mereka naik untuk menentang Islam. Dan yang kedua, usaha yang dibuat oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah tak dapat jadi ketua sebab dia muda lagi. Maka apa dia buat? Dia bakar semangat orang Quraisy untuk ingat balik jasa-jasa ayah dia, jasa-jasa Utbah, jasa-jasa Syaibah, jasa-jasa Umayyah bin Khalaf. Ini pembesar-pembesar Quraisy yang mati di Badar. Kamu dah lupa ke mereka? Sekarang ni Muhammad dan pengikut dia tenang di Madinah, kita tak boleh biarkan dia tenang, kita kena serang mereka. Maka dua usaha yang telah menyebabkan perang Uhud terjadi. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Ketua bagi Uhud ni adalah Abu Sufyan. Sayap kanan diberi kepada siapa? Khalid ibn Walid. Sayap kiri diberi kepada siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Baik. Pada hari itu kedua-dua panglima berkuda Quraisy telah menimpakan bencana yang cukup berat kepada tentera Islam. Iaitu kenapa? Kerana strategi yang mereka rancang pada ketika itu. Abu Sufyan dengan bangga berkata, ini sebagai balasan untuk peperangan Badar. Sebab itu Uhud ni ulama sebut peperangan timbal balas kekalahan Quraisy dalam Badar. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku di Uhud? 3 fasa. Fasa pertama orang Islam menang, fasa kedua orang Islam kalah, fasa ketiga telah bersambung dengan peperangan Hamratul Asad. Ini jarang yang disebutkan. Orang selalu cerita Uhud ni kalah macam tu je, sedangkan perang Uhud ni dia bersambung dengan satu peperangan namanya Hamratul Asad. Jadi perang Hamratul Asad ni tak berlaku. Perang Hamratul Asad macam mana? Iaitu ketika Quraisy tinggalkan Madinah,
Dia merasakan dia menang, orang Islam kumpul balik kekuatan, kejar mereka. Sehingga satu tempat namanya Hamratul Asad. Hamratul Asad jarak daripada Bir Ali ataupun Zulkhalifah, tempat kita mikot tu, lebih kurang 10 kilo. Dekat je. Hamratul Asad tempat tu masih ada sampai sekarang. Jadi kumpul tunggu di situ. Cabar orang Quraisy patah balik. Orang Quraisy tak patah balik. Quraisy kata kalau kita patah balik, kita mati. Sebab kita tak tahu kekuatan apa yang mereka telah siapkan. Jadi sebab itu kita selalu dengar orang kata Uhud ni kalah. Kalau yang betulnya kalah fasa kedua. Fasa ketiga ialah fasa orang Islam kumpul balik kekuatan, serang balik orang Quraisy, kejar mereka ketika mereka nak balik, hingga orang Islam tunggu di Hamratul Asad. Yang ni jarang orang cerita. Orang selalu sebut Uhud ni kalah, macam tu je. Baik. Dan tuan-tuan apa yang berlaku dalam Khandaq pula. Khandaq ni peperangan yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Ni yang disebutkan peperangan besar. Di antara peperangan ni ada peperangan yang kecil-kecil. Tentera musyrikin telah mengepung kota Madinah. Pengepungan ini berlaku dalam tempoh yang lama. Khandaq ni berlaku hampir sebulan. Perang Khandaq ni berlaku sebulan. Tapi dia tak dikira sebagai peperangan yang paling lama lah. Peperangan yang paling lama namanya peperangan Tustar. Peperangan Tustar ni ketika sahabat nak menawan Iran, Parsi. Tustar, satu tempat, satu bandar di Iran. Jadi peperangan itu paling lama, berlangsung selama 18 bulan. Itu perang paling lama. Tapi Khandaq ni sebulan, pun lama jugalah. Walaupun sebulan tapi lama. Apa tujuan Khandaq ni? Khandaq ni peperangan yang mana dibuat ataupun diadakan untuk menghapuskan orang Islam. Sebab itu lain daripada nama Khandaq, dipanggil peperangan Ahzab. Kerana orang Quraisy bergabung dengan Yahudi untuk hapuskan orang Islam. Tapi akhirnya mereka kalah juga. Mereka kepung orang Islam. Akhirnya kesabaran Ikrimah telah habis. Dia tidak mampu menunggu dan berterang lagi. Fikirannya mencari jalan bagaimana ingin melepasi parit yang digaling orang Islam. Panjang parit tu, kalau dalam kitab Ma'alim Madinah sebut, panjang dia 2.7 kilo. Lebar dia 5 meter dalam 4 meter. Jadi tak ada satu kuda pun yang boleh lepas parit itu, melainkan Ammar bin Abduddin Farisul Arabi, pekuda Arab. Dia seorang yang lepas. Jadi parit itu panjang dia 2.7 kilo. Ada kata 1 poin lebih, 1.3. Tapi kalau dalam Ma'alim sebut 2.7 kilo sampai ke Jabal Zubair. Dan lebar dia 5 meter, dalam dia 4 meter. Tak ada kuda pun yang boleh lepas. Yang lepas hanya seorang je, Ammar bin Abduddin, gelaran dia Farisul Arabi, pekuda Arab. Dia seorang je lepas, pun dia mati kena bunuh. Dan diameter ataupun ukur lilit Madinah bukan 2.7 kilo. Ukur lilit Madinah lebih besar daripada itu. Madinah bukan bandar kecil. Tetapi kenapa parit hanya digali 2.7 kilo saja? Kerana Madinah terletak di antara dua batu hitam. Saya telah ceritakan dulu di sini. Dua batu hitam. Sebab itu parit digali hanya 2.7 kilo saja. Sebab kalau Quraisy pergi yang ke 2.8, kuda dia pun tak boleh pijak. Batu tu sangat tajam. Kalau kita pergi makan kasut pun boleh pecah. Jadi sebab itu dia hanya digali 2.7 kilo. Baik. Dalam keadaan demikian terpandanglah olehnya satu kawasan parit yang agak sempit. Lantas dia cuba untuk memacu kudanya untuk melepasi parit. Ini merupakan tindakan yang nekat yang dilakukan oleh beliau. Bagaimanapun ia berusaha dengan kecundangnya Ammar bin Abduddin, dan dia pun bunuh diri. Dia kata, aku jumpa nak lepas juga, tapi yang telah lepas sebelum aku Ammar bin Abduddin. Di depan mata kami dia dibunuh oleh Ali. Maka akhirnya kami pun reverse, tak berani. Sebab apa? Orang Islam yang tunggu dekat situ, berapa jumlah orang Islam? Orang Islam yang tunggu di situ hampir 1,000 ketumbukan tentera. Orang Islam yang tunggu di situ hampir 3,000 ketumbukan tentera. Perang Ahzab ni 10,000. Orang Quraisy datang bersama Yahudi, 10,000 ketumbukan tentera, orang Islam 1,000. Yang pergi makan di rumah sahabat Nabi Jabir bin Abdullah 1,000 orang. Daripada 3,000 tu 1,000 yang pergi makan rumah Jabir bin Abdullah, yang mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah dia
Tamiyatul Sabah ada cerita juga, yang mana dia telah masak untuk 2-3 orang. Isteri dia kata jemput Nabi datang, Nabi bawa 1000 orang. Jadi yang datang tu perang tu 3000, yang makan 1000 je. InsyaAllah. Baik. Dan berlalu perang Khandaq, akhirnya orang Islam juga menang. Pada hari pembukaan kota Mekah ni, di hari Fatah Mekah. Jadi nak cerita pada kita, Ikrimah ni tunggu setahun untuk lawan Islam, jatuhkan Islam, untuk bunuh Nabi, untuk bunuh sahabat, untuk jadi orang yang paling menonjol dan membenci Islam. Ini yang dia nak buat. Tapi setahun dia tak berjaya hingga Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Bila pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan orang Islam, dia punya Amir Sa'b, dia ketua orang Islam. Dia kata ni habis ni, Amir Sa'b pun habis, dia pergi syurah pun habis, semua masuk Islam. Mana dia nak pergi ni? Macam mana ni? Maka kata ulama, dia telah lari daripada Mekah. Nabi dah pesan lah. Nabi dah pesan untuk siapa yang berlindung depan Kaabah selamat, siapa yang berlindung kat rumah Abu Sufyan selamat. Nabi dah beritahu dah, akan dimaafkan. Semua mereka masuk Islam. Mereka memutuskan untuk memberi laluan kepada baginda masuk Mekah. Keputusan itu diambil setelah mereka mengetahui bahawa Rasulullah SAW memerintahkan ketua-ketua pasukan keturunannya supaya jangan memerangi penghuni Mekah, melainkan orang yang memerangi mereka. Namun Ikrimah bin Abi Jahal merupakan individu yang lain dan beberapa individu lain tidak bersama Quraisy dalam hal ini. Mereka cuma menghalang agar tentera. Bagaimanapun Khalid bin Walid mengalahkan mereka. Khalid bin Walid masuk Islam lebih awal pada itu, sebelum Fatah Mekah. Dan Khalid bin Walid ketika nak pergi Madinah masuk Islam, dia telah bertemu dengan Ikrimah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah keislaman Khalid bin Walid, Khalid dia jumpa Ikrimah dalam perjalanan. Wahai Khalid, ke mana kau nak pergi? Siapa Khalid ni tuan-tuan? Orang yang jaga sayap kanan di Uhud, member dia sayap kiri, sama-sama frontliner, tuan. Mimbar wala, orang depan, bukan orang biasa-biasa, orang barisan depan. Ni kalau dalam barisan, dalam kabinet ni tuan, orang besar ni, bukan orang kecil-kecil. Tapi dia tanya Khalid, mana kau nak pergi? Khalid kata, wahai Ikrimah, kita selama ni silap kita selama ni. Aku ingatkan aku betul, rupanya aku salah. Jadi aku tak nak aku seorang silap. Aku tahu kau pun sama dengan aku, silap juga. Jomlah ikut aku pergi Madinah. Apa kata Ikrimah? Aku bersumpah, wahai Khalid bin Walid, walaupun seluruh Mekah Islam, kau tengok muka ni, Ikrimah bin Abi Jahal bersumpah takkan masuk Islam. Ni tuan-tuan, tu sumpah dia dengan Khalid. Jadi dia bertemu dengan Khalid. Maka apa akhirnya berlaku? Dia rasa dia tak selamat. Dia kata ini brother, dia pun tahu kekuatan Khalid macam mana. Akhirnya dia telah lari daripada Mekah. Rasulullah SAW memaafkan segala perbuatan Quraisy terhadap baginda. Akan tetapi antara mereka ada nama yang terkecuali. Baginda memerintahkan agar mereka dibunuh sekalipun ditemui mereka berselimut di balik kelambu Kaabah. Ini antara nama ada nama-nama yang Nabi tak maafkan. Kenapa? Kerana apa benda yang dia buat terhadap Islam itu begitu dahsyat sekali. Begitu dahsyat. Bahkan inilah wahyu daripada Allah, perintah Allah Ta'ala. Jadi apa usaha yang Ikrimah buat ketika lari? Beliau usaha untuk lari menuju ke Yaman. Kerana pada ketika itu dia tak nampak tempat lain untuk dia berlindung melainkan di Yaman. Pada waktu itu Ummu Hakim, isteri kepada Ikrimah bin Abi Jahal, dan Hindun binti Utbah serta 10 wanita lain datang ke rumah Rasulullah SAW. Ni wanita yang disebutkan tuan-tuan, ini semua makcik-makcik barisan depan menentang Nabi. Barisan depannya berpengaruh, ketua-ketua wanita semua ni berpengaruh. Hindun binti Utbah, siapa dia? Dia yang keluarkan jantung Sayyidina Hamzah, yang arahkan Wahsy untuk bagi bunuh Sayyidina Hamzah, belah daripada Sayyidina Hamzah. Ini dia, Hindun binti Utbah. Tapi hari ini dia bersama 10
orang berpengaruh macam dia, wanita pergi jumpa Nabi, baiat masuk Islam datang Nabi. Maka orang bertanya pada Hindun, wahai Hindun, bukankah kau bersumpah tak masuk Islam? Dia kata, memang betul, aku tak pernah masuk Islam. Habis tu ini kau datang masuk Islam. Bukan aku masuk Islam, tapi Islam telah masukkan diri aku. Inilah yang kata ulama, bila mana Allah Ta'ala amkan hidayah, orang yang tak nak Islam pun datang kepada Islam. Sebab itu penting buat usaha dakwah, kata ulama. Bila Allah Ta'ala amkan hidayah, orang yang benci Islam pun datang kepada Islam. Ini kesan daripada kerja dakwah Nabi SAW. Hingga Allah amkan hidayah. Hindun binti Utbah yang terkenal memusuhi Nabi SAW bersama 10 wanita datang baiat dengan Nabi. Nabi berada bersama 2 orang isteri baginda, puteri baginda Fatimah dan beberapa wanita daripada Bani Abdul Muttalib. Dengan menutup muka Hindun berkata, wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agama yang diridainya ini. Sesungguhnya aku mohon kepada Tuhan supaya memberi layanan yang baik kepada aku, kerana hubungan kerabat antara kita baik. Apa hubungan dia dengan Nabi? Dia dalam Islam. Apa hubungan dia dengan Nabi? Hindun binti Utbah, Hindun binti Utbah ni, dia merupakan ibu mertua Nabi. Macam mana pula ibu mertua Nabi? Kerana Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah melahirkan seorang wanita bernama Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ataupun Ramlah binti Abu Sufyan, yang merupakan isteri Nabi. Ummu Habibah binti Abu Sufyan ataupun Ramlah binti Abu Sufyan. Nama betul dia Ramlah. Tu je Ramlah, Ram. Tu nama isteri Nabi tu. Yang main-main. Tapi nama gelaran dia Ummu Habibah, ibu yang dikasihi. Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi dengan cara apa tuan? Dengan cara wakil. Sebab itu sunnah. Kalau jauh ni wakil. Online tak dalam sunnah. Nikah online tak dalam sunnah. Dia sunnah dia wakil. Sebab itu yang paling tepat sepatutnya wakil. Ketika di Habsyah, Ummu Habibah ni di Habsyah, Nabi di Madinah, Najasyi menjadi wakil Nabi, menjadi wakil Nabi nikah. Untuk Nabi wakil nikah kepada Ummu Habibah ni. Sebab itu antara isteri Nabi paling mahal mahar dia Ummu Habibah. Kenapa? Kerana duduk dalam istana. Duduk dalam istana dia paling mahal sekali. Sebab dia duduk dalam jagaan diraja. Jadi Ummu Habibah ni merupakan anak Abu Sufyan. Azan. So, azan insya-Allah. Sambung sikit lagi nak Abira.
Baik, jadi Ummu Habibah merupakan anak kepada Abu Sufyan, isteri Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan merupakan ayah mertua Nabi, merupakan ayah mertua Nabi SAW. Antara ayah mertua Nabi SAW ialah Abu Sufyan, dan dia merupakan ayah mertua yang memusuhi Nabi. Ayah mertua yang memusuhi Nabi. Ada tak ayah mertua yang memusuhi Nabi? Ada. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ketua Yahudi, juga memusuhi Nabi. Mati di Khaybar. Juga antara ayah mertua yang memusuhi Nabi SAW, menyerang Islam, menyerang sahabat, dan mati dalam tak beriman. Tapi Abu Sufyan merupakan sahabat Nabi yang awalnya menentang Nabi, tapi kemudian beriman pada Allah SWT. Sebab itu ulama bagi contoh, ada beberapa abu yang kita akan jumpa dalam kerja dakwah. Pertama, orang macam Abu Bakar, sekali ajak tu ikut. Kata saya ajak sekali je tu ikut, sebab dia macam Abu Bakar, senanglah ajak. Yang kedua macam Abu Talib, suka tapi tak ikut. Suka, saya suka betul program surah Buta Alamin tu, tapi sekali tak orang datang. AJK dia semua saya kenal, kawan-kawan saya tu. Tak pernah awak pergi tu, nanti saya pergi, tak datang sampai sekarang. Dia datang bila waktu dia meninggal nanti. Sebab itu kata ulama, orang yang paling malang itu dua. Pertama, tak pernah tutup aurat melainkan pada hari kematiannya dibungkusi dengan kain kafan. Yang kedua, tak pernah pergi surau melainkan pada hari kematiannya dia datang untuk disolatkan jenazah. Itu pun dia datang dengan penuh kesombongan kata ulama. Kenapa? Dia baring duduk depan. Tak pernah datang baring duduk depan. Kita bayangkan, imam pun duduk belakang dia. Itu dua orang yang paling malang. Janganlah dalam keluarga kita, orang taman kita, orang Korea kita, ada dua orang yang malang ni. Kita tak nak siapa pun malang, kita nak semua bahagia. Jadi itu dua orang yang malang. Jadi yang kedua siapa dia? Abu Talib, suka tapi tak ikut. Yang ketiga Abu Jahal, tegang-tegang tolak, sampai mati tak ikut. Yang keempat Abu Sufyan, awal-awal tolak sebab tak tahu, ingatkan dia betul. Bila dah tahu betul, dia yang berjuang sampai dia juga meninggal di jalan Allah SWT. Jadi empat jenis abu yang kita jumpa dalam kerja dakwah. Ni kata ulama. Baik, seterusnya. Sesungguhnya aku telah benar-benar beriman, kata Hind binti Utbah. Kemudian dia telah mendedahkan mukanya seraya berkata, wahai Rasulullah, akulah Hind binti Utbah. Nabi SAW membalas, selamat datang, marhaban, selamat datang. Hind berkata lagi, demi Allah wahai Rasulullah SAW, dahulu tidak ada sebuah rumah di muka bumi ini yang paling aku sukai menjadi rumah yang paling hina berbanding rumah Tuhan. Akan tetapi sekarang tidak ada rumah yang paling aku cinta lebih daripada itu, ingin dimuliakan berbanding rumah Tuhan. Baginda menjawab, semoga ia lebih daripada apa yang kamu katakan. Ini kamu doakan. Tiba pula giliran Ummu Hakim, ini isteri Ikrimah bin Abi Jahal, tampil di hadapan Nabi SAW.
Dia bangun dan menyatakan keislamannya. Dia bangun dan menyatakan keislamannya. Kemudian dia merayu kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah. Setelah dia masuk Islam, dia pun beritahu, wahai Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri menuju ke Yaman kerana bimbang Tuhan akan membunuhnya. Tuhan berilah jaminan keamanan kepadanya. Semoga Allah memberikannya keamanan. Semoga Allah memberikan keamanan kepada Tuhan. Nabi SAW telah bersabda, dia boleh keamanan. Nabi bagi jaminan keamanan itu. Mendengar jaminan itu, pada saat itu juga Ummu Hakim, ini isteri Ikrimah, bergegas keluar mencari suaminya Ikrimah. Ummu Hakim ditemani oleh seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu daripada bangsa Rom, orang putih. Di pertengahan jalan, hamba itu cuba membuat benda yang tak baik kepada dia. Namun beliau telah diselamatkan kerana berdekatan dengan tempat itu terdapatnya perkampungan Arab, dan akhirnya hamba itu telah ditangkap. Ummu Hakim meneruskan perjalanan sehingga menemui Ikrimah di tepi laut berhampiran dengan Tihamah. Tihamah ni nama-nama lah. Tihamah ni satu kawasan yang besar di tepian laut. Sekarang ni kalau yang popular kat situ Al-Baha, Al-Layth, ni yang tempat di Saudi lah. On the way nak pergi ke Yaman, kita akan jumpa nama tempat Al-Layth, Al-Baha, Abha. Ni semua dulu dipanggil Tihamah, kawasan daerah Tihamah. Al-Layth ni popular ladang udang. Ladang udang Sulaiman Rajhi. Bank Rajhi tu kira nama Sulaiman Rajhi. Bank ni meniaga dia geli-geli je, tak ada benda nak buat, dia pun buka bank. Dia punya bisnes, main bisnes dia pun kan kolam udang dan ladang kurma. Kolam udang dia sebesar daerah Mesir. Daerah Mesir tuan-tuan, bukan kecil-kecil. Dalam kolam udang dia ada 12 masjid. Tuan-tuan boleh bayar berapa besar kolam udang dia. Kami pernah keluar dakwah ke sana, pergi dengan orang Malaysia. Dan antara ketua petugas dia ada orang tanggungjawab Seri Petaling, Haji Sufyan Lau. Haji Sufyan Lau ni orang tanggungjawab salah seorang yang Sulaiman Rajhi amanahkan untuk jaga kolam udang. Jadi orang Malaysia dapatlah makan udang. Kalau keluar dakwah kat situ, Syekh Sarajin kita bagi dia makan. Jadi kita memang sukalah keluar dakwah kat situ. Masa belajar Madinah dulu ada 12 masjid. Syekh dia pula orang Malaysia. Memang menu Malaysia lah tuan-tuan. Tu Al-Layth nama tempat tu, termasuk dalam Tihamah juga, di kawasan pesisir pantai. Jadi senang cakap tepi Laut Merah. Kalau cakap tinggi-tinggi sangat entah kau tak faham. Tepi Laut Merah, oh okay, saya tahu, walaupun tak pernah pergi, tapi tahu. Okey, tepi Laut Merah. Ketika itu apa Ikrimah tengah buat? Tengah nego dengan satu kapal untuk bawa dia lari pergi Yaman. Sedangkan jalan darat tu kalau dia pergi terus jumpa Yaman, tapi dia nak cepat sikit nak naik kapal. Supaya apa? Kalau jalan darat ada peluang orang Islam kejar dia. Kalau naik kapal susah sikit. Jadi bila bini dia sampai, dia tengok suami dia tengah nego, tengah tawar-menawar dengan satu orang ketua kapal untuk pergi Yaman. Tolonglah bawa saya ada duit banyak ni, tengah nego. Maka nego dia pun naik kapal. Kata ketua kapal tu, saya sedia bawa awak dengan syarat awak kena ikut saya. Kata Ikrimah, nak ikut awak pergi mana? Ikut saya untuk ucap La ilaha illallah. Ikrimah kata, kau tahu tak sebab benda ni lah lagi. Rupanya benda dah sampai tak kapal. Kata ketua kapal tu, aku telah beriman pada Allah. Ikrimah kata, tak boleh jadi ni. Lari kat darat pun ada, kat laut pun dah sampai. Kalimah ni lebih awal sampai daripada aku. Ketua kapal dah beriman. Kata Ikrimah, aku tidak akan lari melainkan kerana ini aku tak akan ikut. Sedang mereka dua bernikah, maka Ummu Hakim datang dan berkata, aku datang kepadamu daripada orang yang paling kuat menghubungkan satu rahim, orang yang paling suka berbuat kebajikan, dan beliau ialah sebaik-baik manusia, iaitu Muhammad bin Abdullah. Ini kata isteri dia. Aku telah meminta jaminan keamanan untuk kamu daripadanya.
baginda telah pun memperkenankannya. Janganlah kamu membinasakan dirimu, jangan larilah, mari ikut kembali. Ikrimah bertanya, betul ke kamu sendiri yang cakap dengan Muhammad? Betul kata isteri. Dia telah memuji beliau kepada aku. Tanya lagi, betul ke? Saya tak percaya. Takkanlah Muhammad SAW bagi lepas saya macam tu. Saya serang orang Islam ramai kot. Bukan satu dua orang saya dah bunuh. Berapa bakul saya dah maki orang Islam, kan? Takkanlah kita nak join sekali. Kita dah maki dah ni. Saya dah hentam dia cukup-cukup dah, maki macam-macam dah, bunuh orang Islam. Tanya lagi. Isteri kena kata, ya, saya sendiri yang tanya. 3 kali tanya. Maka dia kata, kalau macam tu baik saya ikut. Dalam perjalanan, maka dia pun menceritakan tentang hamba dia. Hamba yang jahat tadi tu, hamba milik Ikrimah. Malang nasib si hamba tu, bila mana dia sampai di situ, dia telah mati dibunuh. Orang kampung tu dah bunuh dah, sebab dia buat tak baik kepada isteri Ikrimah. Ketika mereka berkata pernikahan, Ikrimah berhajat menggauli isterinya, ingin bersama, sebab perjalanan jauh, bukan dekat tu. Saya rasa kalau daripada Abha tu, mungkinlah jarak lebih kurang pergi Mekah ni lebih kurang dalam 400 kilo lebih kurang, jauh juga tu zaman tu. Baik, maka isterinya mengelak. Kenapa? Keimanan dia, sebab isteri suami dia belum masuk Islam lagi. Kata Ummu Hakim, aku telah masuk Islam sedangkan kamu belum lagi. Ikrimah hairan, sungguhnya perkara yang menghalang kamu dan aku bersama adalah perkara yang besar. Apabila Ikrimah hampir tiba di kota Mekah, beritulah sampai dah. Sahabat ni Ikrimah dah lama kita tunggu dia ni. Anak Fir'aun bagi umat ini. Bapak dia berapa banyak susahkan kita, dapat anak dia pun jadilah, kan? Kalau ikut manusia biasa kan macam tu lah. Itu dah sampai ni. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat. Nabi warning sahabat, Nabi bagi pesan, nasihat kat sahabat. Ikrimah akan datang kepada kamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Janganlah kamu mencerca ayahnya, sungguhnya mencerca si mati akan menyakiti perasaan yang hidup, sedangkan ia tidak sampai kepada si mati. Jangan sebut pasal bapak dia, walaupun dikekal nama Ikrimah bin Abi Jahal. Dia tak tukar nama Ikrimah bin Abdullah ke, tak ada. Tukar nama lain ke, tak ada. Ikrimah bin Abi Jahal, kekal nama dia. Kata baginda jangan sebut. Dan riwayat dia cerita, jeling pun jangan. Macam tu sekali Nabi pesan kat sahabat. Kita kan tak berhati orang, tak dapat pukul, jeling pun jadilah, kan? Lepas juga geram. Nabi pesan, jeling pun jangan. Tengok je kan, geram kan. Sahabat Nabi diberi pesan macam tu. Bayangkan besarnya hati sahabat. Sebab itu kata ulama, hati sahabat ni macam lautan, hati umat ni macam kaca, ketuk sikit dah berderai, sikit-sikit kecil hati. Kenapa tak pergi surah dah? Kecil hati pun imam ada baca surah panjang. Imam baca surah panjang pun dia kecil hati. Kenapa ni? Kenapa ni? Saya kecil hati, tertukar selipar. Kecil hati kenapa? Orang ambil selipar, saya bawa selipar jamban. Semua kecil hati. Sebab apa? Hati umat ni macam kaca, ketuk sikit dah berderai. Ustaz ceramah cerita pasal orang lain, dia terasa. Padahal tak cerita pasal dia pun, cerita pasal buku dalam kitab, dia terasa. Dia kata ustaz tu ceramah mengatakan orang je, padahal cerita dalam buku. Jadi tuan-tuan, kenapa? Kerana hati umat ni macam kaca. Hati sahabat macam laut. Masuklah air paya ke, air longkang ke, air lembah ke, air laut tetap masih tak berubah, tak terkesan pun. Tak terkesan. Subhanallah. Ini hati sahabat macam lautan. Nabi kata maaf, semua maaf. Dahsyat sahabat. Tidak berapa lama kemudian Ikrimah pun sampai. Tanpa sempat mengenakan rida, baginda terus menuju ke arah Ikrimah sebaik saja melihatnya. Baginda begitu gembira. Kata Ikrimah, wahai Muhammad, Ummu Hakim telah memberitahu aku bahawa kamu telah memberi jaminan keamanan kepadaku. Benar apa yang dikatakan oleh Ummu Hakim, kamu sekarang selamat, kata baginda Nabi SAW. Ikrimah bertanya lagi, apakah yang kamu serukan? Apa yang kamu nak tashkil aku? Kamu nak ajak aku untuk apa ni? Wahai Muhammad, baginda menjawab, aku bersyukur agar kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku adalah hamba Allah dan utusannya.
kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ikrimah menjawab, demi Allah, kamu mengajak kepada kebenaran dan memerintahkan ke arah kebaikan. Demi Allah, sebelum kamu menyeru kepada selain kamu ini, kamu adalah orang yang paling benar percakapannya dan orang yang paling banyak melakukan kebajikan. Ikrimah kata, dulu memang kami tahu kamu ni siapa, Al-Amin, tak pernah bohong. Tapi sebab apa? Sebab ayah aku lawan kamu, aku kena backup lah ayah. Takkan nak lawan ayah, takkan nak bangkah ayah sendiri, mesti kena backup. Tapi hari ni aku nak beritahu bahawa engkau ni memang orang yang benar. Dia menghulurkan tangan sama berikas, sungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa kamu adalah hamba dan Rasulnya. Kata Ikrimah, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku kata-kata yang paling baik untuk aku ucapkan. Nabi SAW menerangkan, kamu sebut aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulnya, hamba dan Rasulnya. Kemudian apa lagi tanya Ikrimah? Nabi memberitahu, kamu berikrar, aku bersaksi bahawa aku bersaksikan Allah dan mereka yang hadir di sini bahawa aku telah menjadi seorang Muslim dan mujahid, pejuang agama, dan seorang yang berhijrah. Ikrimah pun melafazkan semua yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, bersabda membalas dengan kata-kata yang sangat menyenangkan Ikrimah, pada hari ini apa jua yang kau pinta akan ku berikan, sekalipun suatu yang tidak pernah ku berikan kepada orang lain. Kata Ikrimah dengan penuh rasa hormat, sesungguhnya aku mohon kepada Tuhan agar meminta keampunan bagi aku. Aku tak nak benda, rumah semua tak nak. Minta ampun untuk aku, bagi aku atas segala permusuhan yang aku lakukan selama ni. Dulu aku banyak serang Islam, serang Nabi, hina Islam, bunuh sahabat. Jadi minta ampun untuk aku. Semua perjalanan yang aku lalui, seluruh pertemuan dengan Tuhan yang aku terlibat, begitu juga terhadap setiap kenyataan mengenai Tuhan, baik di hadapan Tuhan ataupun di belakang Tuhan. Apa yang aku kata depan atau belakang. Maka baginda Nabi SAW berdoa, ya Tuhanku, ampunkan baginya setiap permusuhan yang telah dilakukan kepadaku, dan setiap perjalanan yang dilaluinya untuk memadamkan cahayamu, dan ampunkan baginya apa saja yang disebabkan menyentuh maruahku, baik di hadapan maupun di belakang. Muka Ikrimah terpancar kegembiraan. Dia berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan biarkan satupun perbelanjaan yang aku belanjakan untuk menghalang jalan Allah, melainkan aku akan belanjakan satu kali ganda daripada jalan Allah. Tiada satu peperangan yang telah aku lakukan untuk menghalang jalan Allah, maka aku akan lakukan sekali ganda untuk jalan Allah. Maksudnya apa? Sebelum ni kalau aku ada halang Islam, aku akan tingkatkan korban. Kalau aku ada guna duit untuk halang Islam, sekali ganda aku akan guna untuk perjuangkan Islam. Semenjak hari itu, Ikrimah telah berjuang bersama dan buat usaha dakwah bersama para sahabat Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi mengenai tentang Ikrimah bin Abi Jahal, bagaimana perjuangan dakwah dia, usaha dia, sehingga beliau ini tuan-tuan berjuang bermati-matian hingga syahid dalam peperangan Yarmouk di Jordan. Baiklah, seorang yang begitu terkenal memusuhi Islam, keluarga dia juga memusuhi Islam, ketua bagi Quraisy ketika itu Abu Jahal ayahnya. Tetapi akhirnya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi orang yang dikasihi Allah, dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menerima diri semua tuan-tuan. Saya mohon maaf sebenarnya dari perkongsian terkasar bahasa kita berbicara, kenapa dikongsikan dapat diamalkan, disampaikan, dan Allah Taala terima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Semoga terima kasih.